Dan ternyata, apa yang berlaku mengikut tafsiran Nabi Yusuf benar-benar terjadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Anda sedang menonton siri ilmu pelaburan patuh syariah episod yang kedua. Siri video yang dibawakan oleh Bursa Malaysia dan V College sebagai content partner. Saya Helmi. Dalam episod pertama, saya telah kupas kepentingan pemilikan atau ownership kan? Jadi hari ini saya akan berkongsi dengan anda satu lagi topik mengenai tabiat kewangan, iaitu kepentingan menabung. Kenapa? Sebab ramai rakyat Malaysia sekarang kurang tabiat menabung. Jadi sebelum kita menjadi pelabur atau pemilik saham, perkara pertama yang perlu ditekankan adalah mula menabung dan buat tabungan secara konsisten. Bila dah menabung, barulah ada modal untuk membeli atau memiliki aset seperti saham syarikat. Jika dilihat dalam aspek perancangan kewangan peribadi, perkara utama adalah keperluan untuk menabung dulu. Jadi mulakan menabung antara 10% hingga 30% daripada pendapatan anda setiap bulan. Ia bagi membantu sekiranya berlaku apa-apa krisis ataupun perkara-perkara yang tidak dijangkakan. Ada tak kisah mengenai menabung yang boleh kita semua ambil iktibar daripada Al-Quran? Jawapannya mestilah ada. Dan buktinya, jom kita dengar satu kisah ni. Saya sembang sikit. Kisah ini merupakan kisah Nabi Yusuf AS dan diceritakan dalam Al-Quran, Surah Yusuf, ayat 43 hingga 49. Ceritanya macam ni. Pada satu hari, Raja Mesir mendapat mimpi yang pelik dan beliau cuba bertanya kepada para pembesarnya. Tapi, tak ada yang mampu nak menafsir mimpi Raja Mesir tersebut sebab mimpinya agak bercampur aduk. Cuma kebetulannya, ada seorang bekas banduan yang mengenali seseorang yang mempunyai kebolehan menafsir mimpi. Yang tak lain tak bukan, beliau adalah Nabi Yusuf AS. Jadi, antara kepakaran Nabi Yusuf termasuklah bidang ekonomi dan menafsir mimpi. Jadi bekas banduan penjara tu bertanya kepada Nabi Yusuf mengenai tafsir mimpi Raja Mesir. Maka Nabi Yusuf telah menafsirkan mimpi Raja Mesir akan ada petanda bahawa krisis besar akan melanda di negara Mesir dalam bentuk kemarau. Dan Nabi Yusuf menasihatkan Raja Mesir serta rakyatnya membuat segala persiapan bekalan makanan. Itu dengan bercocok tanam berturut-turut dan memastikan bahawa sebahagian saja tanaman itu digunakan untuk pemakanan. Manakala selebihnya simpan lagi untuk 7 tahun berikutnya, kerana akan berlakunya kemarau dan segala jenis krisis akan terjadi. Maka Raja Mesir pun mengikut nasihat Nabi Yusuf. Dan ternyata apa yang berlaku mengikut tafsiran Nabi Yusuf benar-benar terjadi. Tetapi memandangkan Raja Mesir dan rakyatnya telah membuat persediaan awal, mereka dapat hadapi setiap krisis dengan baik di atas nasihat Nabi Yusuf. Semenjak tu, Nabi Yusuf diberikan kepercayaan oleh Raja Mesir untuk menjaga hal ehwal kewangan negara Mesir pada zaman tu. Apa pengajaran yang kita semua boleh dapat kat sini adalah pentingnya mempunyai persediaan sebelum hadapi apa-apa krisis. Sebab bila bercakap mengenai setiap krisis ni, memang boleh terjadi kepada siapa sahaja seperti diberhentikan kerja, krisis kewangan, kos perubatan melambung dan pelbagai lagi, termasuklah masalah pandemik COVID-19. Jadi bagaimana untuk membuat persediaan dalam menghadapi sebarang krisis? Nak tak nak, caranya memang kita semua perlu menabung walaupun kita berada di zaman moden teknologi canggih sekalipun. Prinsip yang diterangkan dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lepas memang masih relevan hingga sekarang. Jadi dah lama rupanya nasihat-nasihat yang menggalakkan sifat menabung ni. Apabila kita kaitkan kisah dalam Al-Quran ni dengan dunia pelaburan, tabiat dan disiplin menabung ni merupakan perkara utama kerana bila kita menabung, kita telah pun menyusun pelan kewangan supaya kita akan lebih stabil dan terancang. Sebagai permulaan, boleh sediakan duit untuk tujuan kecemasan antara 3 hingga 6 bulan pendapatan. Bila anda dah mula menabung, anda juga tidak terikat dengan pelbagai jenis masalah kewangan, termasuklah masalah hutang. Sebab kenapa ramai orang terikat dengan hutang pun semuanya gara-gara kurang menabung. Jadi itu yang menyebabkan punca pelbagai jenis masalah terjadi bila berlakunya setiap krisis. Jadi kita kena belajar memupuk sifat menabung tu secara step by step supaya kita pun boleh belajar secara berjimat cermat dalam kewangan. Sama-sama kita jadikan kisah Nabi Yusuf AS ni sebagai teladan. Jadi bercerita mengenai topik hutang, InsyaAllah nanti saya akan kupaskan dalam episod yang seterusnya. Okey, setakat ni sahaja daripada saya. Terima kasih dan jumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum.